Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Atira binti Azhari. Nombor metrik 277729 akan membentangkan mengenai ringkasan eksekutif. Syarikat kami iaitu syarikat Ngap Jelah menjadi dropship kepada Mamasab International Sdn Bhd. Syarikat kami terdiri daripada 10 orang ahli perkongsian di mana kami memfokuskan kepada dua jenis produk iaitu Domisi Cookies dan Dory Skin Salted Egg. Dari segi kumpulan sasaran pelanggan, kami memfokuskan pelanggan dari golongan bekerja yang terdiri daripada pengikut di Instagram dan Facebook. Manakala dari segi kawasan pasaran pula, ianya tidak terhad kerana kami mampu untuk melakukan aktiviti pengepusan di seluruh kawasan termasuk Sabah dan Sarawak. Dari segi pengurusan, syarikat kami diketuai oleh pengurus besar iaitu Nur Najihah. Beliau berperanan mengawal selia aktiviti organisasi dan memastikan semua ahli melaksanakan skop kerja yang telah ditetapkan. Syarikat menggunakan struktur organisasi berdasarkan fungsi dalam organisasi yang terdiri daripada pengurus pemasaran dan jualan, pengurus operasi dan pengurus keuangan. Dari segi rancangan operasi, proses penjualan produk kami bermula daripada angkutan masuk stok hinggalah ke proses pengepusan pesanan pelanggan. Syarikat kami mempromosikan produk di media sosial dan pelanggan yang berminat akan membuat pesanan melalui atas talian. Setelah itu, pihak kami akan melakukan aktiviti pengepusan menggunakan perkhidmatan pos laju dan GNT. Akhir sekali, dari segi keuangan, syarikat kami mengeluarkan modal sebanyak RM3,000. Modal ini dikutip antara ahli perkongsian di mana modal ini digunakan untuk membeli stok barang niaga dan hadiah sampingan untuk diberikan kepada para pelanggan. Assalamualaikum kepada Puan Norita. Saya Nur Syahirah binti Isa, nombor metrik 277771 akan menjelaskan mengenai 2.0 iaitu pengenalan. Okey, jadi syarikat Ngap Jelah ditubuhkan secara rasmi pada 14 November 2020. Syarikat Ngap Jelah beroperasi secara atas talian melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan juga website kami. Okey, jadi syarikat Ngap Jelah merupakan syarikat perkongsian yang dikongsi seramai 10 orang. Okey, aktiviti utama syarikat Ngap Jelah adalah Domisi Cookies dan juga Dory Skin Salted Egg. Okey, jadi kami mempromosikan produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat Mamasab bagi menggalakkan menggalakkan lagi penjualan produk kami. Produk yang dijual mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelbagai peringkat umur sama ada kanak-kanak maupun orang dewasa. Syarikat Ngap Jelah menawarkan pelbagai produk yang berkualiti dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami. Okey, 2.1 tujuan rancangan perniagaan. Okey, jadi tujuan rancangan perniagaan bagi syarikat Ngap Jelah adalah untuk mengembangkan perniagaan supaya dapat dikenali di seluruh Malaysia, untuk memastikan kemampuan perniagaan untuk bersaing dengan pesaing di pasaran, untuk memperoleh keuntungan dan terus kekal sebagai organisasi yang berdaya saing, supaya dapat membina inovasi mengenai makanan ringan dan cookies. Okey, supaya memenuhi keperluan dan citarasa dalam industri makanan. Okey, 2.2 iaitu latar belakang perniagaan. Jadi, nama perniagaan kami adalah syarikat Ngap Jelah yang beroperasi di Pahang. Aktiviti perniagaan kami adalah menjual cookies dan juga makanan ringan. Modal perniagaan kami adalah RM3,000. Bank berurusan merupakan kami menggunakan bank simpanan nasional. Cawangan utama kami adalah di Pahang. Okey, jadi saya akan ceritakan latar belakang rakan kongsi. Okey, jadi syarikat Ngap Jelah mempunyai 10 rakan kongsi iaitu yang pertama Nur Syahirah binti Isa, yang kedua Ainal Atira binti Azhari, yang ketiga Syaimah Kanita binti Badrul Saleh, yang keempat Fatih Nur Amirah binti Sibaweh, yang kelima Nur Khairunisa binti Jaafar, yang keenam Nur Najihah binti Ibrahim, yang ketujuh Nur Suhaila binti Razali, yang ke-8 Nur Liana Najwa binti Muhammad Razi, yang ke-9 Nur Najwa Nabila binti Zainul Abidin, yang terakhir iaitu Siti Suradia binti Mak Yusof. Okey, jadi ini merupakan rakan kongsi syarikat Ngap Jelah yang
beroperasi di 7 negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suraida binti Mat Yusof ingin membentangkan tentang konsep produk. Syarikat Ngap Jelah menjual biskut domisi yang berharga RM18 dan Doriskin berharga RM29. Harga bagi kedua-dua biskut itu amat berpatutan kepada pelanggan untuk membeli. Selain itu, biskut yang dijual mempunyai rasa yang sedap dan menepati cita rasa pelanggan pada masa kini. Antara sasaran pasaran bagi produk Ngap Jelah ialah kumpulan sasaran meliputi penduduk semenanjung Malaysia, lelaki dan wanita dan orang yang bekerja. Manakala kawasan pasaran pula ialah meliputi seluruh negeri Malaysia. Penjualan tidak terhad kepada sesiapa sahaja kerana sesiapa yang ingin membeli biskut daripada syarikat Ngap Jelah akan dihantar melalui pos. Selain itu, pesaing. Oleh kerana syarikat Ngap Jelah ini dilakukan di media sosial, jadi wujud banyak pesaing dari media sosial yang menjual produk yang sama. Antara pesaing bagi syarikat Ngap Jelah ialah Zombie Cookies, Brownies Chips dan Crime Bites Calabute Cookies. Antara kekuatan Zombie Cookies ialah mempunyai dua perisa iaitu mocha dan red velvet, mempunyai ramai pembekal. Dan antara kelemahan pula, kuantiti biskut yang sedikit dan harga yang tidak berpatutan. Selain itu, Brownies Chips mempunyai kekuatan, mempunyai 5 perisa iaitu dark chocolate, matcha, red velvet, hazelnut coffee dan milk tea dan mempunyai rasa yang sedap. Selain itu, kelemahan Brownies Chips ialah kuantiti biskut yang sedikit dan baru menceburi bidang perniagaan. Dan Crime Bites Calabute Cookies mempunyai kekuatan dari segi salutan coklat yang sedap dan kelemahan pula ialah harga yang mahal dan bungkusan tidak menarik. Seterusnya ialah saiz pasaran. Berdasarkan analisis yang dibuat merujuk kepada jumlah keseluruhan kumpulan sasaran, dianggarkan daripada 10 orang pelanggan, 3 orang atau dengan kata lain, 30% daripada jumlah keseluruhan merupakan pelanggan yang berpotensi untuk membeli biskut di syarikat Ngap Jelah. Dan selain itu, trend pasaran, terdapat ramai pelanggan yang membeli pada harga promosi kerana mendapat potongan sekiranya membeli dengan pembelian combo. Sebagai contoh, promosi Doriskin dengan biskut domisi pada harga RM37 sahaja daripada harga sebenar iaitu RM47. Seterusnya ialah promosi jualan campuran dan strategi. Pertama ialah produk. Produk yang dijual mestilah berkualiti, sedap dan cantik setara dengan harganya. Pembungkusan juga haruslah cantik. Perniagaan juga hendaklah sentiasa mengikuti perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran. Seterusnya ialah harga. Harga yang dijual haruslah berpatutan. Syarikat Ngap Jelah juga memberi potongan harga istimewa pada tarikh-tarikh tertentu. Selain itu, saluran pemasaran, corak pengedaran bagi biskut yang dijual oleh syarikat Ngap Jelah adalah melalui dropship. Pelanggan yang ingin membeli biskut daripada syarikat Ngap Jelah boleh berhubung dengan dropship di negeri masing-masing dan membuat pesanan dan akan dihantar ke rumah masing-masing melalui pos. Seterusnya ialah promosi. Promosi yang dilakukan adalah melalui pengiklanan menerusi internet. Masyarakat dapat melihat produk yang dijual melalui Instagram, Facebook ataupun laman web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najia binti Ibrahim, nombor metrik 277763. Saya akan membentangkan bahagian strategi penetapan harga, iaitu yang pertama adalah kos keluaran produk, di mana harga bagi biskut domesi dan Doriskin diletakkan dengan harga yang berpatutan dengan menilai dari setiap aspek seperti kos yang telah dikeluarkan bagi produk tersebut supaya mendapat keuntungan yang disasarkan. Kos ini juga dilihat melalui berapakah modal yang telah dikeluarkan untuk menyiapkan produk tersebut. Hal ini supaya setiap produk yang dikeluarkan tidak akan merugikan kewangan syarikat dan mendapat keuntungan yang disasarkan. Selain itu, harga yang ditetapkan juga haruslah dilihat berdasarkan kos yang telah digunakan ke atas usaha periklanan, penjualan dan juga kos untuk memasarkan produk ini di pasaran.
Yang kedua adalah persaingan dalam pasaran, di mana strategi penetapan harga ini juga akan dinilai berdasarkan persaingan bagi produk yang sama dalam pasaran. Sekiranya terdapat pesaing yang menjual biskut dengan harga yang lebih mahal, maka syarikat Ngap Jelah haruslah menjual produk tersebut dengan harga yang lebih murah supaya pelanggan akan lebih memilih produk daripada syarikat Ngap Jelah berbanding dengan peniaga-peniaga yang lain. Hal ini kerana setiap pelanggan akan membeli produk yang bagus, yang sedap dan juga berbaloi dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga adalah sasaran pasaran, di mana penetapan harga juga harus dilihat melalui siapakah sasaran pasaran bagi satu produk ini. Sekiranya produk ini adalah untuk semua masyarakat yang tidak mengira umur ataupun status ekonomi, maka perlulah diletakkan dengan harga yang lebih berbaloi, berpatutan dan boleh dibeli oleh semua masyarakat. Sebagai contoh, sekiranya meletakkan harga suatu produk itu dengan harga yang lebih murah, sudah semestinya pelajar sekolah yang masih tidak mempunyai pendapatan ataupun individu yang berstatus ekonomi rendah dapat membeli produk ini daripada syarikat Ngap Jelah. Seterusnya saya akan pergi kepada bahagian strategi produk, di mana yang pertama adalah pembungkusan makanan, iaitu syarikat Ngap Jelah telah memilih produk yang menggunakan pembungkusan yang menarik supaya dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk tersebut, di mana pembungkusan amat penting kerana setiap pembungkusan yang menarik akan menaikkan nilai komersial suatu produk itu. Sebagai contoh, biskut Domensi menggunakan pek kedap udara jenis seal supaya biskut tidak masuk angin. Seterusnya, pek yang kecil dan padat dengan biskut membolehkan ianya dibawa ke mana-mana sahaja. Selain itu, pembungkusan makanan yang digunakan juga haruslah yang dapat menyimpan makanan dalam jangka masa yang lama. Hal ini kerana setiap biskut yang dijual oleh syarikat Ngap Jelah kebanyakannya dihantar melalui pos dan kebiasaannya mengambil masa yang lama untuk sampai kepada pelanggan. Yang kedua adalah agihan produk, di mana agihan bagi biskut Domensi dengan Nuriski ini adalah melalui dropship. Hal ini kerana setiap ahli di dalam syarikat Ngap Jelah berada di negeri yang berlainan. Justeru kami memilih untuk mengagihkan produk ini secara dropship kerana lebih memudahkan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk tersebut. Pelanggan juga boleh berhubung dengan dropship di negeri masing-masing untuk membelinya dan akan dihantar melalui pos. Yang ketiga adalah penjenamaan produk, di mana penjenamaan produk adalah untuk mewujudkan identiti suatu produk tersebut. Tanpa jenama, pelanggan tidak akan tahu akan kewujudan produk tersebut dan sukar untuk dikomersialkan. Jenama yang dihasilkan haruslah ringkas dan mudah dibaca oleh semua masyarakat. Selain itu, melalui jenama, masyarakat dapat mengiklankan produk tersebut melalui mulut ke mulut. Contohnya, pelanggan membeli biskut yang kita jenamakan Domensi ini, kemudian pelanggan tersebut suka dengan rasanya, mereka akan mengiklankan biskut tersebut, biskut Domensi itu kepada orang lain. Di samping itu, dengan meletakkan nama yang ringkas akan memudahkan masyarakat untuk mengingati jenama tersebut. Saya Nur Najwa Nabila binti Zainal Abidin dan nombor metrik 277737. Carta organisasi syarikat Ngap Jelah terdiri daripada pengurus besar, pengurus pemasaran dan jualan, pengurus operasi serta pengurus kewangan. Berikutan itu, syarikat Ngap Jelah telah menyusun tugasan dan tanggungjawab ahli syarikat berdasarkan carta organisasi yang telah diwujudkan. Antaranya ialah Nur Najihah yang telah dilantik sebagai pengurus besar perlu menjalankan skop tugasan yang telah ditetapkan. Antaranya ialah mengawal seliaan organisasi dan perniagaan supaya berjalan dengan lancar dan memastikan setiap ahli dalam syarikat Ngap Jelah menjalankan skop tugasan yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suhaila binti Razali, nombor metrik 27767 daripada Kuala 5 akan membentangkan bahagian perancangan keuangan. Baiklah, perancangan keuangan yang kami sediakan adalah bertujuan untuk dijadikan rujukan kepada pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat yang saya maksudkan di sini adalah seperti pembiaya, pembekal, pemodal atau pelabur. Dalam perancangan keuangan juga disertakan penyata keuangan seperti penyata aliran tunai, penyata untung rugi dan penyata pendapatan. Segala modal dan wang pendahuluan adalah 100% daripada ahli rakan kongsi Ngap Jelah Sdn Berhad seramai 10 orang.
Berikut merupakan senarai barangan yang kami belanjakan pada bulan pertama perniagaan kami. Jumlah pembelanjaan kami adalah seperti berikut sesuai dengan modal yang kami sumbangkan. Seterusnya ialah kanvas perniagaan. Di dalam kanvas perniagaan terdapat segmen pelanggan. Di dalam segmen pelanggan, syarikat Ngap Jelah memfokuskan pelanggan dari semenanjung Malaysia, lelaki dan wanita serta orang yang bekerja. Ini adalah kerana produk keluaran dari Mamasak Bakery merupakan produk yang dikenali ramai, menyebabkan ramai pelanggan dari seluruh Malaysia. Seterusnya, tawaran nilai. Di dalam syarikat Ngap Jelah, fokus utama pelanggan adalah dari semenanjung Malaysia. Hal ini adalah kerana terdapat banyak cawangan keluaran Mamasak Bakery di semenanjung Malaysia dan pelanggan boleh dapatkan dari mana-mana stokis di mana-mana negeri. Lelaki dan wanita pula adalah penggemar kepada manisan seperti roti dan kek. Manakala bagi orang yang bekerja, mereka mampu untuk mendapatkan Doriskin dan Domisi cookies kerana harga yang berpatutan dan penggunaan bahan yang berkualiti. Seterusnya ialah saluran. Dalam memastikan produk dari syarikat Ngap Jelah dikenali ramai, kami telah menggunakan saluran secara atas talian termasuklah Facebook, IG dan website untuk memudahkan urusan jual beli antara pelanggan di samping untuk berhubung dan berkomunikasi dengan bakal pelanggan dan pelanggan. Perhubungan pelanggan. Perhubungan pelanggan adalah antara elemen penting dalam perniagaan. Oleh itu, kemahiran komunikasi yang baik, memberi layanan yang baik kepada pelanggan dan peramah telah kami praktikkan dalam syarikat Ngap Jelah. Ini adalah bertujuan untuk membina ikatan dan mewujudkan pelanggan tetap dalam syarikat kami. Seterusnya ialah sumber utama. Sumber utama merupakan antara elemen terpenting dalam sesebuah perniagaan. Di dalam syarikat Ngap Jelah, sumber utama terdiri dari sumber fizikal iaitu bahan-bahan pemasaran yang membincangkan mengenai strategi-strategi pemasaran untuk merancangkan lagi hasil keuntungan syarikat kami. Seterusnya, sumber manusia seperti bimbingan seumur hidup dan pengumuman mengenai produk baru untuk memudahkan syarikat kami mengetahui sebarang produk terkini yang dikeluarkan. Aktiviti utama. Aktiviti utama adalah aktiviti kebergantungan untuk memastikan syarikat kami dapat beroperasi dengan lancar dan boleh membawa kepada aliran pendapatan kepada syarikat kami. Di dalam syarikat Ngap Jelah, aktiviti utama yang dijalankan adalah mengepus barang, menerima pesanan pelanggan dan pengiklanan secara atas talian. Selain itu ialah rakan utama. Rakan utama adalah mereka yang terlibat dalam menggerakkan perniagaan yang dijalankan. Rakan utama dalam syarikat Ngap Jelah terdiri daripada rakan kongsi, pembekal dan pembantu am. Tujuan rakan utama di dalam syarikat Ngap Jelah ini adalah untuk mengoptimumkan kos operasi dan mengurangkan pelbagai risiko. Akhir sekali ialah struktur kos. Struktur kos adalah semua kos penting yang terlibat di dalam syarikat Ngap Jelah. Antaranya ialah perbelanjaan untuk internet, pembayaran kos penghantaran kepada pelanggan dan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana Najwa binti Muhammad Razi. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Syarikat Ngap Jelah adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan menjual makanan ringan dan juga cookies. Makanan ringan yang dijual oleh kami ialah Doriskin iaitu kerepek yang berbuat daripada kulit ikan duri yang bersalut dengan salted egg dan juga cookies Domisi. Dari segi pemasaran, syarikat Ngap Jelah menjalankan perniagaan secara di atas talian. Kami telah menggunakan pelbagai aplikasi untuk mengiklankan produk yang dijual oleh kami. Sebagai contoh, kami telah membuat satu website bagi membolehkan orang ramai untuk membeli produk yang dijual oleh kami. Kami juga telah mengiklankan produk kami di Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Itu syarikat Ngap Jelah juga mementingkan komunikasi dengan pelanggan. Kami akan melayan pelanggan dengan baik dan mengutamakan pelanggan dalam semua hal. Perkara ini menyebabkan kami mampu menambahkan bilangan pembeli yang membeli barangan yang dijual oleh kami. Syarikat Ngap Jelah juga menjual barangan dengan harga yang mampu milik dan tidak terlalu mahal. Sebagai contoh, untuk Doriskin
kami menjual dengan harga RM29 dan bagi domisi pula kami menjual dengan harga RM18. Ini menyebabkan orang ramai mampu untuk membeli barangan yang dijual oleh kami tanpa mengira golongan umur, sama ada tua ataupun muda. Kami juga membuat perancangan yang teliti dalam menjalankan perniagaan agar perniagaan kami berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, kami telah meletakkan beberapa orang untuk menjaga bahagian kewangan serta bahagian layanan pelanggan agar orang ramai lebih senang untuk berurusan jika mahu membuat pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaimat Qanitah binti Badrul Saleh. Jadi syarikat Ngap Jelah ini juga tidak ketinggalan dalam mewujudkan beberapa platform untuk meluaskan lagi perniagaan dia secara atas talian. Antara platform yang telah kami tubuhkan termasuklah WhatsApp, Instagram, Facebook dan juga website. Dalam semua platform ini, media sosial ini, kami telah update setiap hari apa yang telah kami jual dan juga semua maklumat tentang produk kami untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan. Dan juga seperti yang kita tahu, pelanggan lebih banyak didapati daripada atas talian daripada jualan secara langsung. Kerana krisis yang telah melanda di negara kita pada masa ini. Jadi kami tidak akan melepaskan peluang juga untuk mendapatkan lebih ramai lagi pelanggan dan juga menjadikan perniagaan kami ini lebih berkembang dengan lebih maju. Terima kasih. Untuk laman rasmi perniagaan atas talian kami telah membuka dua media sosial iaitu Facebook dan juga Instagram. Seperti yang kita tahu, Facebook dan Instagram ni ramai yang menggunakannya, tidak mengira jantina, peringkat umur. Kebanyakannya, majoriti manusia sekarang menggunakan Instagram dan juga Facebook. Jadi kami tidak akan melepaskan peluang ini untuk mempromosikan produk kami. Kami akan update setiap hari dalam Facebook dan juga Instagram supaya lebih dapat menarik pelanggan lagi dan merasai produk kami iaitu Domisi Cookies dan juga Dory Skin. Terima kasih. Untuk laman sesawan pula, kami menyediakan platform laman sesawan ini adalah untuk meluaskan lagi pasaran produk kami ini. Dan kami juga telah menyediakan ruang untuk berinteraksi dengan pelanggan. Dan kami akan memberikan respons secara secepat mungkin sekiranya terdapat masalah daripada pihak pelanggan ataupun pelanggan ingin bertanyakan apa-apa pertanyaan berkenaan dengan produk kami. Kami juga telah meletakkan dalam laman sesawan tu nombor telefon untuk dihubungi ataupun untuk membuat sebarang tempahan. Kami ada memberitahu bahawa perkhidmatan yang telah kami tawarkan adalah perkhidmatan pos secara menyeluruh kepada seluruh Malaysia. Dan juga laman sesawan ini juga kami telah memuat naik beberapa gambar produk kami dan juga gambar dan beberapa feedback yang telah kami terima daripada pelanggan yang telah mencuba produk kami. Terima kasih.